Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa li masyaikhihi wa li syaikhihi Tuan Guru Ustaz Abdul Wahab, Tuan Guru Haji Ali Seliau, Tuan Guru Dr. Jaib bin Siddiq, Tuan Guru Haji Nazlan bin Ahmad Shah, ولصاحب هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد النبي بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البات القاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد من لساني واهدي قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. الحمد لله على كل حال. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya, dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayah serta pertolongannya, dapat sama-sama kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa duduk di dalam ketaatannya. Alhamdulillah, dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita solat berjemaah, alhamdulillah. Kemudian dapat pula kita duduk di dalam salah satu taman-taman syurga di dunia, yakni majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurah rahmat keampunan ke atas kita dan diberi faham kita dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول, tiada daya upaya, yakni pada nak meninggalkan perkara maksiat tak ada daya upaya. Wala quwwata, tiada kekuatan, yakni pada nak mengerjakan taat. Kita boleh mai masjid ni, tak ada daya, tak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung maha mulia. Hakikatnya tak wujud diri, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, tubuh badan kita, kaki kita untuk dapat meninggal perkara maksiat, dapat duduk dalam ketaatan. Alhamdulillah. Baik, pertama sekali jaga adab kita, yakni zahir dan batin kita. Kemudian jagalah niat kita, yakni tujuan kita. Jadi pasang niat bagi betul.
tujuan kita pada malam ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala mutlaqan. Pasang niat bagi betul. Bila kerananya Allah, tujuannya Allah, dia tidak akan berbimbang, dia tidak akan sedih, dia tidak akan serabut dengan perkara yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syok ke, tak syok ke, mudah faham ke, tak faham ke, kerana Allah, bukan kerana guru, bukan kerana terpaksa, bukan kerana isi masa kosong, bukan kerana dijadual, bukan kerana dijemput, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasang niat bagi betul. Niat menuntut ilmu, niat menyampaikan ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya seterusnya kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara tujuan, misi kita hidup di dunia ni, sentiasa menuntut, mencari, mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Hai Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku, keredaanmu lah yang ku tuntut. Jadi semoga ilmu yang kita belajar, yang kita dapat, dan segala amal, apa sahaja yang kita lakukan, kita kerja, kita buat, kita usaha, ikhtiarkan, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Niat yang seterusnya kerana membesarkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya kena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kena kuasai agama, yakni setidak-tidaknya mengaji, menuntut ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid, bicara akidah, ilmu fiqh, bicara hukum hakam yang bersangkut paut dengan adat dan ibadat. Kemudian bicara tasawuf, yakni maqam ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadat seolah memandang akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beribadat supaya capai ma'rifatullah, supaya kenal diri sebagai hamba. Tidak boleh buat perkara yang ditegah, kena buat perkara yang disuruh, yakni kena takwa dengan sebenar-benar takwa, kena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba, dan Allah Ta'ala itu Tuhan punya seluruh alam. Jadi bila kita sedar diri itu, makna kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita hadir malam ni, tanda kita membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Niat yang seterusnya kerana mensyukuri nikmat Allah, ni'matul ijad, ni'matul imdad, ni'matul huda war rasyad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah kurnia pada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat yang kita lahir sudah kita dapat miliki. Nikmat penglihatan, pendengaran, lidah, akal, sehat sejahtera, masa, kesempatan, waktu. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat yang baru kita dapat, yakni nikmat pakaian, nikmat makan, nikmat kerja, nikmat beribadat. Dan sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Jadi ta'rif syukur sarful abdi ila ma khuliqa li ajlih. Kita gunakan, pakai sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia, semua yang Allah Ta'ala kurnia pada kita tu ke jalan taat. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guna mata kita, telinga kita, masa, usia kita, apa sahaja yang Allah Ta'ala kurnia pada kita, guna ke jalan taat. Itu ada makna syukur. La in syakartum la azidannakum. Sekira kamu syukur dengan nikmatku, yakni sekira kamu patuh dengan syariatku, sekira kamu takwa dengan sebenar-benar takwa, menjunjung perintah kita sebagai hamba Allah Ta'ala itu Tuhan, kita mengabadikan diri. Itu makna syukur. La azidannakum, nescaya aku tambah lagi nikmat. Jadi bila kita syukur dengan yang sudah ada, yang Allah Ta'ala dah anugerah, itu sebab orang Islam setiap hari kena syukur. Ini syukur tak ada, yang sudah miliki. Kita duk minta hak belum dapat, hak ada dia tak syukur.
Jadi kok hak ada tak syukur, dok minta hak tak ada, hak ada akan hilang, hak yang diingin tak akan dapat. Sekiranya kita bersyukur, hak ada Allah Ta'ala akan tambahkan lagi, dan akan dapat yang tak terkira, yang tak digambarkan oleh kita. Itu kata syukur. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur nikmat, yakni kamu guna semua nikmat yang Allah Ta'ala kurnia ke jalan selain taat, sia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Inna azabi lasyadid, sungguhnya siksa Allah Ta'ala amat pedih. Itu warning daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Quran, qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang banyak bersyukur. Jadi kita ni bila dapat ayat tu, jadi kita kenalah muhasabah, sentiasa renung diri, hitung diri, supaya kita sentiasa banyakkan bersyukur, tergolong daripada golongan hak sikit tu. Nah, jadi syukur ni penting. Bila syukur ni makna kita takwa. Takwa, junjung perintah. Ayat 1000 dinar menyebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, yaj'al lahu makhraja, nescaya Allah Ta'ala akan keluarkan segala jalan kesulitan. Makna tercapai hajat, dipermudah segala urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi dia wa may yattaqi, takwa, wa yarzuq, takwa dengan rezeki berpisah tiada. Jadi kita nak rezeki diluaskan, kenalah takwa. Nah, hari ni kita bangkit, moga dimurah rezeki. Tak pi mayan jemaah, tak pi ngaji, terus pi kerja. Tak apa, dapat rezeki. Tapi tak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat kita sebagai hamba-Nya Allah Ta'ala tu Tuhan. Tak sedap. Nah, sepatut kita sebagai hamba sentiasa ada rabitah, perhubungan, connection, sentiasa berhubung dengan yang maha musabbibal asbab, yang memberi sebab, yang memberi rezeki, yang memberi segala-galanya. Jadi kita sebagai hamba-Nya kenalah bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang tak terkira banyak. Jadi kenalah takwa. Bahkan takwa ni adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, hanya saja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia tak kira warna kulit apa, bangsa apa. Nah, bukan kira bangsa warna kulit, dia kira takwa. Kulit gelap ke, bangsa apa pun, hak Islam, hak takwa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kenalah ikhlas, yakni niat tu. Apa yang kita usaha ikhtiarkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, kenalah ikhlas. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum ay biniyatikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilik, tidak memandang luaran, zahir, rupa kamu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, itu disuruh, dituntut, tetapi bukan situ Allah Ta'ala menilaikan. Walakin yanzuru ila qulubikum, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai, memandang hati kamu, yakni segala amalan kamu yang ikhlas, yakni mengikut apa yang kamu niatkan. Jadi pentingnya niat tu. Niat tu tempatnya di hati. Jadi hati ini tempat menilik, memandangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah hati ini raja bagi segala anggota. Jadi mulianya hati itu, kerana di situ tempat meniliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab pentingnya dalam ahli sufi dipentingkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, diri, batin, ruh, hati, qalbun, sanubari itu, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan yang memberi manfaat kita di hari akhirat pun yang kita kerjakan, usaha ikhtiarkan, yang kita amalkan di dunia ni yang ikhlas. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada memberi manfaat harta dan anak pinak, yakni di hari akhirat esok. Ada kedudukan ke, ada pengaruh ke, anak berjaya belaka ke, semua tu tak memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang selamat, sejahtera, bersih. Itu dari kata ikhlas. Akhir ayat surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana, barang siapa yang adalah yarju liqa'a rabbih, yang mengharap, ada cita-cita, ada harap, ada keinginan untuk berjumpa Tuhannya, yakni di akhirat, yakni untuk mendapat mardatillah, falyamal amalan salihah. Jadi banyakkan, hendaklah kamu beramal. Amal pula amal yang salihah, amalan yang baik. Jadi amalan baik ni tak semestinya mengaji, sembahyang, apa sahaja yang baik itu nama amal yang soleh, solehat. Tapi falyamal amalan salih wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Itu dalil kata jangan kita ada sekutu, jangan ada kongsi, share. Apa yang kita buat tu bukan kerana makhluk, bukan kerana untuk menghimpun harta benda dunia, bukan kerana pengaruh, kedudukan, mulia di sisi makhluk, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dapat mardatillah di hari akhirat nanti. Jadi nak ada ikhlas ni mesti ada benda yang kita buat, ada yang kita amal, kerja. Tak boleh niat semata-mata, tak ada kerja. Tak ada buat. Pergi kerja, pergi meniaga, apa sahaja pun boleh mendapat mardatillah. Niat untuk mendapat mardatillah, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tausiah, pesanan, ingat mengingat, kita sama-sama ni sementara peluang yang Allah Ta'ala bagi ni, yakni sementara hidup, sementara sebelum kita nak pergi ke alam barzah ni, kita usaha ikhtiarlah, pulinlah, bersungguh-sungguhlah di dalam buat kerja amal solehat yang menjadi keberuntungan di hari akhirat, yakni niat semata-mata untuk mendapat mardatillah. Jadi saya ni dijemput pun lah minit, saya pun tak sempat ready, tak tahu nak bercakap apa. Jadi apa yang lintas tadi sama-samalah kita muhasabah, ambil manfaat. Jadi apa yang kita sampaikan ni pun yang kita sendiri untuk menyampai diri sendiri, tapi orang lain ni untuk ambil manfaat, tumpang-tumpang lah. Hak mana dapat manfaat, Allah Ta'ala dah kurnia kita akal, jadi kita banyakkanlah berfikir. Bila dah berfikir, kenalah buat. Buat pula semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah takat tu. Yang nak beri taufik, hidayah, beri kefahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan guru, bukan asbab, bukan kitab, tetapi untuk asbab untuk mendapat kefahaman dalam agama, kenalah berguru, berkitab, kenalah mengaji, kenalah ada usaha ikhtiar, kenalah jaga adab, jaga niat, bersungguh-sungguh, berkekalan, istiqamah. Sementara peluang kita masih hidup ni, semoga memberi manfaat diri kita fi dunia wal akhirah, yakni dengan kita mengamalkannya serta yakin, hayati, bawa dalam kehidupan kita serta dapat menyampaikan. Itulah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, yakni Allah Ta'ala memandang rahmat, Allah Ta'ala mengampun, Allah Ta'ala meredainya, yakni orang yang faham dalam agama. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله